Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah Ta'ala zahirkan, Allah Ta'ala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu fikih khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Yang berusaha Tuan Pengerusi Surau Al-Ihsan Kampung Senaran Baru, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Surau, Warisan AJK Surau, yang dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menyambung membaca kitab Idaman Penuntut pada menguraikan yang kusud ilmu fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya. Penggal yang pertama. Ada berapa penggal Ustaz? Ada 3 penggal. Ini dah nak habis penggal pertama, nanti kita masuk penggal yang kedua. Baik, muka surat 175 masuk pada bab ihsar. Sebelum tu saya bacakan kelebihan untuk ilmu. Saya bacakan dalam kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain bagi Syekh Muhammad bin Ismail Daud Fatani, ke surat 4 tentang kelebihan menuntut ilmu. Dan cerita daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya lebih kurang, barang siapa kasih bahawa memandang, kasih yakni suka memandang kepada kemerdekaan Allah daripada api neraka, maka hendaklah ia tilik tengok kepada orang yang menuntut ilmu dan orang yang mendengar akan ilmu. Maka demi Tuhan, diri Muhammad pada tangan kudratnya, tangan yakni kudratnya, kudrat Allah, tiada daripada orang yang belajar ilmu dan orang yang mendengar ilmu berjalan ia kepada babul ilmi, menuntut ilmu, melainkan di surat ini ditulis bagi Allah baginya, ditulis oleh Allah baginya dengan tiap-tiap langkah ibadat setahun, dan diperbuat baginya dengan tiap-tiap kidam, tapak, satu Madinah, satu bandar di dalam syurga. Dan selama-lama berjalan ia atas bumi, maka bumi itu mengucap istighfar baginya, dan berpetang-petang dan berpagi-pagi ia diampunkan dosanya, dan disaksikan oleh malaikat bagi mereka itu bahawa mereka itu kemerdekaan Allah daripada api neraka. Baik, jadi salah satu kelebihan menuntut ilmu, kalau kita nak merdeka daripada api neraka, kita kena tengok orang menuntut ilmu. Tengok orang menuntut ilmu pun lepas daripada api neraka, apatah lagi kalau kita sendiri yang menuntut ilmu dan orang yang mendengar akan ilmu. Baik, ini sabdaan Rasulullah. Siapa yang belajar ilmu dan mendengar ilmu, berjalan kepada menuntut ilmu tu, ditulis Allah setiap langkahnya ibadat setahun. Kalau jumlah tak payah ibadat lah Ustaz? Tidak. Ini kelebihan. Ibadat tu tetap wajib lah. Yang wajib tetap wajib, yang sunat tetap sunat. Dan diperbuat baginya tiap-tiap kidam, tiap-tiap tapak, satu Madinah, satu bandar dalam syurga. Dan selama-lama berjalan atas bumi, bumi mengucapkan istighfar. Jadi kita niat supaya belajar sampai kita meninggal dunia.
Kita niat nak belajar ni sampai kita meninggal dunia. Ibaratnya macam belajar sambil bekerja. Asalnya belajar sambil bekerja tu belajarnya banyak, kerjanya sikit. Jadi pendapat apakah pendapat saya dengan perkataan orang kalau kita buat dakwah nanti kita akan kalau kita menuntut ilmu nanti akan tinggal dakwah. Baik, saya tak pandai nak beri pandangan, tapi kalau menurut pendapat para ulama, belajar itu salah satu syarat untuk berdakwah. Maksudnya dalam kitab Syiarus Salikin, kalau ada rezeki kita baca. Abang ada bawa Syiarus Salikin? Tak ada. Ada? Tak ada, tak apa. Dalam kitab Syiarus Salikin, dakwah itu ada 4 peringkat. Yang pertama, kita memberitahulah. Memberitahu. Jadi kita nak memberitahu tu, apa yang kita nak beritahu tu kena dengan ilmu lah. Kalau kita tak belajar, kita tak menuntut ilmu, kita pun tak tahu apa yang kita sampaikan. Boleh terjadi dalam kitab-kitab ulama disebutkan, boleh terjadi kalau kita tidak menuntut ilmu, nanti kita bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ditakuti kita akan amar mungkar nahi ma'ruf. Amar ma'ruf nahi mungkar tu mengajak kepada kebaikan. Amar ma'ruf, menyuruh atau mengajak kepada kebaikan. Ma'ruf tu kebaikan. Siapa nama? Ma'ruf. Masya Allah. Siapa nama? Rahim Ma'ruf. Masya Allah. Kan? Kebaikan, ma'ruf tu kebaikan. Amar ma'ruf, mengajak, menyuruh kepada kebaikan. Nahi mungkar. Nahi apa nahi? Nahi tu yang filem Hindustan tu. Nahi tu ambil bahasa Arab. Hindustan banyak ambil bahasa Arab juga. Nahi, asal bahasa Arab nahi, maknanya cegah. Kalau nahi bahasa Hindustan tu, dia bukan bahasa Hindustan, bahasa Urdu. Bahasa Urdu. Kemarin masa saya kerja kilang tu, ada orang Pakistan, ada orang Nepal, ada orang mana lagi orang situlah. Jadi dia guna bahasa Hindustan untuk bercakap bersama dia. Bahasa perantaraan dia. Macam filem Hindustan lah macam dalam kilang tu. Kalau dia bercakap tu, macam kalau bergaduh pun bergaduh macam Hindustan juga. Gaduh ada lah. Yang nama manusia memang ada gaduh lah, biasalah. Gaduh pun macam Hindustan. Cerita Hindustan. Bahasa dia tu kan. Ni zindagi pun benda lah kan. Baik, masuk cerita pada panjang sangat. Nahi mungkar, nahi mencegah mungkar, kemungkaran. Kemungkaran apa? Itu bahasa Arab tu, masuk bahasa Melayu. Mungkar, perkara buruk. Kemungkaran, bahasa Melayu, kemungkaran. Ambil daripada bahasa Arab. Jadi mengajak kepada kebaikan, mencegah. Kalau kita tak menuntut ilmu, boleh terjadi kita akan amar mungkar, mengajak kepada yang salah. Nahi ma'ruf, mencegah pada yang betul. Contoh satu perkara yang nampak macam simple, mudah, tetapi kalau tidak dengan perantaraan menuntut ilmu, maka boleh terjadi perkara itu. Contohnya yang paling senang jelas nampak, adab tidur. Adab tidur iaitu ada 2 cara dalam kitab Marakil Ubudiyah, dalam kitab Syiarus Salikin. Kitab Marakil Ubudiyah tu apa nama ni, kitab Arab. Kitab Melayu Syiarus Salikin. Jadi dalam 2 kitab ini, adab tidur yang pertama, tidur seperti mana orang dalam kubur, iaitu menghadap ke kiblat, tidur di sebelah perut sebelah kanan, menghadap kiblat. Jadi muka, badannya, semuanya menghadap kiblat. Mengiringlah, tidur mengiring. Ada yang kata kalau apa nama ni, yang lagi bagus,
buat bentuk nama Nabi Muhammad. Ada yang buat macam tu. Tapi pendek kata, ceritanya menyering lah, tidur di atas lambung kanan. Lambung kanan tu perut kanan lah. Yang kedua, caranya seperti orang sembahyang terlentang, iaitu muka, dada dan tapak kaki menghadap kiblat. Kalau tidak dipelajari adab tidur, walaupun namanya adab tidur, adalah tidur je ustaz. Iya. Tapi kalau tanpa perantaraan ilmu, jadi terbalik macam mana? Disuruhnya tidur kepala menghadap kiblat, bukan tapak kaki menghadap kiblat. Malah orang yang tidur tapak kaki menghadap kiblat, itulah dikatanya salah. Kalau dirujuk dalam kitab, awak ni mengatakan orang yang tidur tapak kaki menghadap kiblat salah. Awak tahu tak siapa yang suruh tidur macam tu? Iaitu dalam kitab Syarh Salikin, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, ulama Palembang. Itu ulama Melayu. Marakil Ubudiyah, Syekh Nawawi. Itu ulama Melayu. Tahu pula tu. Dia kita Arab, tapi ulama ni ulama Nusantara lah. Nak lagi kitab Ihya Ulumuddin, Syarh Salikin dengan Marakil Ubudiyah tu. Yang Syarh Salikin ambilan daripada Ihya, Marakil Ubudiyah syarah kalau tak silap. Syarah bagi kitab Ihya tu Imam Ghazali. Nak apa lagi? Apa ketiga-tiga ulama ni tak baca Al-Quran, tak baca hadis? Ada hadis yang dia tertinggal. Adakah kita berani mengatakan begitu? Dan awak pula berkeras mengatakan tapak kaki menghadap kiblat, tidur tapak kaki menghadap kiblat tu haram tu. Itu daripada sumber mana? Ini kan kita boleh fikir agama ni. Kalau main fikir-fikir, dah tak perlu kitab. Kalau tak perlu kitab, semua orang fikir, dah jadi masing-masing ada agama sendirilah. Kalau kitab kata hukum halalnya yang sunat tidurnya muka, dada dan tapak kaki menghadap kiblat, kemudian kita tolak, kita guna pendapat sendiri, maknanya dah tak perlukan kitab, dah tak perlu ikut ulama, terbatallah hadis al-ulama warasatul anbiya, tak perlu ikut tabi'in, tak perlu ikut tabi'in, tak perlu ikut sahabat, dan akhirnya tak perlu ikut Rasulullah. Dan akhir sekali tak perlu ikut wahyu Allah Ta'ala. Dah macam mana? Kalau main fikir kan, main fikir ni nak dijadikan agama, bahaya. Pasal apa? Semayang susahlah. Pagi-pagi bangun belum matahari belum terbit dah kena bangun. Belum puas tidur. Kan? Kalau ikut fikir, baik kita tidur sampai matahari terbit baru bangun. Lepas tu tengah-tengah buat kerja tu dah kena berhenti, kena sembahyang zuhur pula. Tengah syok buat kerja. Lepas tu dah penat buat kerja, dah kena sembahyang asar pula. Penat buat sembahyang asar pula. Lepas tu dah nak malam, nak makan apa semua, kena sembahyang maghrib pula. Lepas tu nak tidur, dah tenaga dah kurang, dah nak tidur, nak simpan tenaga ni, dah sembahyang isyak pula. Kalau agama ikut main fikir, habis. Hukum wajib pun dah tak jadi wajib. Itu sebab tak boleh kita gunakan hukum dalam agama ni pendapat atau fikir. Itu sebab tadi saya tak berani nak jawab pendapat saya. Saya cuma sampaikan apa yang para ulama telah tulis dalam kitab-kitab mereka. Itu kitab ustaz. Pengarang kitab tu tak kenal saya pun. Dah lama dah wafat. Syarh Salikin, pengarang Syarh Salikin, pengarang kitab Marakil Ubudiyah, pengarang kitab Ihya. Tak ada kena-mengena dengan saya pun.
Pergilah ulama mana sekalipun di seluruh dunia ni, yang penting dia belajar kitab lah. Yang namanya ulama tu dia belajar kitab lah. Pergilah mana-mana ceruk dunia pun, kalau dia membawa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, sama keterangannya. Tak nak kitab Melayu, kitab Arab lah. Dari segi antarabangsa, kitab Arab lah. Dia punya kualitinya antarabangsa tu. Buka kitab Marakil Ubudiyah, buka kitab Ihya. Seluruh dunia ada belajar kitab tu. Bukannya saya karang sendiri kitab tu, bukan guru saya yang mengarang sendiri kitab tu. Jadi itu kesannya, salah satu kesannya kalau kita tak nak menuntut ilmu sebelum berdakwah. Kalau kita mengatakan bila menuntut ilmu nanti dah tak nak berdakwah, maka kenyataan tu salah lah menurut pandangan-pandangan para ulama dalam kitab-kitab mereka. Lupa saya, ada dalam ni ada salah satu kelebihan. Sebelum yang kelebihan yang saya sebut tadi, baik saya bacakan satu perkara, ya. Kelebihan menuntut ilmu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis Rasulullah yang mengatakan, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu supaya diamalkan dengan dia dan mengajar akan dia orang lainnya. Mengajarkan orang lain tu menyampaikan tu dakwah lah. Tak semestinya ambil tauliah, duduk dekat depan ni, pegang mic, rakam lain, tak semua orang rakam. Baru namanya mengajar, tidak. Pegang marker, tulis hitam putih, tak semestinya. Kita sampaikan kepada isteri, pada isteri-isteri ke, pada anak, pada anak-anak, pada kawan. Itu satu pengajaran, satu jenis mengajar atau menyampaikan atau dakwah. Jadi Rasulullah kata siapa yang belajar dengan supaya diamalkan dan mengajar, niatnya tu belajar untuk diamalkan dan mengajar, menyampaikan, adalah terlebih baik baginya daripada 500 rakaat yang dirukuknya akan dia. Itu salah satu kelebihannya. Jadi kita belajar ni bukan niat kita supaya tak nak dakwah, tidak. Niat belajar untuk amalkan dan sampaikan. Sampaikan tu dakwah lah. Dakwah tu tak semestinya pergi rumah ke rumah baru dinamakan dakwah. Tidak, itu dakwah juga, dakwah yang terbaik. Bukti orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hingga akhirlah. Bila habis azan, sunat baca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Itulah. Bila kita baca bahasa Arab, tak tahu bahasa Melayunya, tak tahu artinya. Allahumma, ya Allah, Rabba, Tuhan, hadhihi, ini da'wati tammah, dakwah yang sempurna. Muazzin tu pergi rumah ke rumah ke, ketuk pintu, Assalamualaikum, buka je, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah kenapa budak ni kau azan dekat depan rumah aku? Kau jangan, ni Ustaz Aidil ni suruh ke ni? Tidak. Bukan. Yang namanya dakwah, nak cerita yang namanya dakwah itu tidak semestinya pergi rumah ke rumah. Ya, memang itu dakwah, memang dakwah yang terbaik seperti Rasulullah SAW memang pergi rumah ke rumah. Itu dakwah yang paling salah satu bentuk dakwah. Persis seperti Rasulullah SAW. Tapi tidak menafikan yang lain tu maknanya selain pergi rumah ke rumah tu bukan dakwah, tidak. Ada macam-macam cara dakwah. Salah satu cara dakwah perang. Perang tu satu dakwah. Zaman sahabat, Rasulullah sendiri perang.
Kalau kita betul-betul nak ikut dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usah suruh perang, bukanlah. Maknanya Rasulullah perang ada, pergi rumah ke rumah ada. Kemudian Rasulullah dekat masjid menyampaikan pun ada, di luar masjid menyampaikan ilmu pun ada. Itu semua apa yang Rasulullah buat tu semuanya dakwah. Yang namanya rasul ni apa rasul? Orang yang dipilih, satu orang lelaki yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Dipilih itu maknanya ditakdirkan, bukan dibilik-bilik. Wah inilah ini orang ni, bukan. Dipilih, itu kita yang pilih. Pilih Allah Ta'ala tu maknanya dah takdir. Allah dah takdirkan, itu makna pilih. Satu orang lelaki yang dipilih oleh Allah, ini ditakdirkan oleh Allah. Diturunkan wahyu kepadanya dan disuruh mengamalkannya, kemudian disuruh menyampaikannya. Cara penyampaian Rasulullah tu macam mana? Satu, masa dakwah sembunyi-sembunyi, pergi rumah ke rumah, jumpa seorang demi seorang. Dipanggil gash, kalau bahasa Urdunya gash. Ataupun bahasa Arabnya jaulah, pusing keliling. Rasulullah buat. Rasulullah buat bukan 2 jam setengah, 24 jam. Rasulullah buat. Perang pun Rasulullah buat setelah futuh Mekah tu. Pembukaan Mekah, perang. Lagi apa? Rasulullah menyampaikan ilmu tu dalam masjid, luar masjid. Itu pun bentuk dakwah yang Rasulullah tunjukkan. Lagi apa? Tulis Rasulullah tak tulis. Sebab apa? Rasulullah ummi tak pandai tulis. Macam tu maknanya menulis ilmu tu dengan menyampaikan ilmu dengan cara menulis kitab, membaca kitab tu, itu bukan sunnah lah. Ya, memang bukan sunnah. Maknanya Rasulullah tak buat. Sebab apa? Rasulullah ummi, tak pandai tulis dan tak pandai membaca. Itu bukan kekurangan, itu kelebihan, menunjukkan bahawasanya wahyu tu bukan karangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Rasulullah suruh tulis tak? Tulis Al-Quran, ditulis, bukan dekat buku lah, dekat pelepah tamar, dekat kulit, dipanggil belulang tu kulit binatang. Tulis, Rasulullah suruh tulis. Cuma hadis Rasulullah tak suruh tulis. Masa Rasulullah hidup, Rasulullah tak suruh tulis hadis. Kenapa? Nanti bercampur aduk Quran dan hadis. Jadi tulis Al-Quran saja. Maknanya penulisan ilmu. Quran tu ilmu lah, memang sumber ilmu. Itu disuruh oleh Rasulullah untuk disampaikan. Jadi maknanya itu pun salah satu bentuk dakwah. Itu pun salah satu bentuk dakwah. Rasulullah tak buat, tapi Rasulullah suruh. Yang namanya sunnah ni apa? Hadis ni apa? Perbuatan Rasulullah itu sunnah. Yang kedua, perkataan Rasulullah, percakapan itu juga sunnah. Yang ketiga, takrir ataupun keadaan Rasulullah. Rasulullah tak buat, Rasulullah tak cakap, tapi Rasulullah diam, keadaan Rasulullah, itu juga sunnah. Apatah lagi yang Rasulullah suruh tadi, suruh tulis Al-Quran. Jadi maknanya, kesimpulannya, Rasulullah SAW menyampaikan dakwah itu pun pelbagai cara. Jadi kenapa kita tak menyempitkan makna dakwah itu sendiri? Azan itu sendiri satu dakwah. Kita baca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Malah dakwah yang sempurna. Dakwah yang sempurna. Kenapa dia tak sebut pergi rumah ke rumah tu sebagai dakwah yang sempurna? Bukanlah maknanya nak menafikan pergi rumah ke rumah, tidak. Maknanya selain pergi rumah ke rumah juga dakwah. Jadi menuntut ilmu ini salah satu cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kita jangan lupa, Rasulullah itu guru terbaik. Tetapi pada masa yang sama, Rasulullah juga murid terbaik.
Siapa guru dia? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang turunkan wahyu. Dia turunkan bukan ngajar. Samalah. Contohnya, saya turunkan ilmu saya dekat awak, cikgu, dekat dengan murid. Turunkan ilmu tu bukan itu apa? Turunkan ilmu tu maknanya menyampaikan ilmu lah, mengajar lah. Jadi malaikat Jibril menurunkan wahyu tu mengajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah bukan saja menjadi guru terbaik, malah Rasulullah tunjukkan jadi murid terbaik. Murid terbaik. Pernah Rasulullah ditegur oleh malaikat, itu ajar dengar kan. Pernah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ada anak cucu Rasulullah lah, Hasan dan Husin, masa tu masih kecil. Jadi ada satu ketika Hasan Husin buat apa masa tu, lupalah hadisnya, buat benda yang kurang adab lah. Jadi Sayyidina Ali tegur Hasan Husin, tegur tinggi suara sikit lah, jangan buat, kalau bahasa gitu gitulah lebih kurang. Orang Jawa, ojo kau yang mana weh, bocah lagi kok, tak tempeleng gue tu. Lebih macam itulah. Jadi Sayyidina Ali tegur anaknya Hasan dan Husin. Rasulullah tegur Sayyidina Ali, kau jangan tegur cucu aku macam tu. Malaikat tegur Rasulullah, jangan halang anaknya, bapa nak mendidik anaknya. Rasulullah pernah kena tegur, bukanlah benda haram, tidaklah, maknanya Rasulullah pun pernah kena tegur dengan malaikat. Sayyidina Ali nak ajar anak dia tentang adab. Kalau tak silap dalam kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani, ulama Kelantan. Saya bacakan dekat Masjid Nurul Hidayah Bandar Si Alam tentang adab. Jadi Sayyidina Ali nak ajar anaknya iaitu Hasan dan Husin tentang adab. Rasulullah halang, malaikat halang Rasulullah, tegurlah. Tegur. Rasulullah diam ikut. Bukan melenting. Apa kau malaikat, aku kasih Allah tahu tak? Tak ada. Walaupun malaikat tu masa peristiwa Mi'raj, Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril, ketua malaikat, chief of malaikat, tak boleh naik. Naik juga terbakar. Rasulullah naik dengan capal-capalnya sekali. Rasulullah tak buka capal, selipar Rasulullah tak buka, naik dengan ke Sidratul Muntaha tu. Betapa mulianya Rasulullah lah. Betapa mulianya Rasulullah berbanding dengan malaikat Jibril. Nama pun kekasih Allah. Malaikat Jibril mana disebut kekasih Allah. Tetapi bila Jibril tegur, Rasulullah ikut. Bukan melenting. Tengok sikit siapa kau siapa nak tegur aku. Tak ada. Itulah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia itu guru terbaik, dia juga murid yang terbaik. Jangan kita lupalah. Macam saya sendiri pun, saya taklah kata saya ni guru. Tok guru dah mengaku tok guru pula. Tidak. Saya cuma budak. Budak tukang baca kitab. Apa yang saya belajar sikit-sikit tu saya kongsikan. Dan saya juga membenarkan, menggalakkan tuan-tuan pendengar, bukan saja di sini, di semua tempat yang saya ngajar, untuk menegur kalau saya ada salah silap. Tapi ingat, kalau saya sampaikan dengan kitab, tegur pun dengan kitab juga. Kecuali kalau dalam kitab tu sebut lain, Ustaz, dalam kitab sebut lain, Ustaz, minta maaf. Itu betul lah. Makna betulkan dengan kitab jugalah tu. Macam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika dilantik menjadi khalifah yang kedua selepas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar hunus pedang. Tolong tegur kalau aku ada salah dengan pedang. Bukan maknanya yang nak tegur tu apa nama ni, tunjuk pedang. Umar, nampak ni? Bukan. Maknanya berani, jangan takut. Tegurlah aku dengan pedang. Jangan takut. Sayyidina Umar pesan kalau dia ada salah, tegur. Memanglah dia tu garang, tapi maknanya kalau siapa yang nampak aku ada buat salah, tegur, kata Sayyidina Umar. Apatah lagi saya, tak siapa-siapa, kan?
Mungkin lagi banyak salah silap. Saya ingat lagi masa kali pertama guru saya suruh, tak tahu abang ada tak dekat surau Jojaya tu kan. Kali pertama tu saya cakap dah pasang pagar awal. Saya cakap, ini tuan-tuan helang tak ada ni, belalang tempang yang ganti ni. Burung helang tak ada, yang gantikannya belalang. Dah lah belalang, tempang pula belalangnya. Maksud saya bawa patah kaki, accident. Jadi terima je lah tuan-tuan kalau ada salah silap tegur lah, jangan tak tegur. Betul ada salah. Betul ada salah. Kitab Saiful Muhtadin ni saya baca. Bukan baca. Masa tu bab apa lupalah. Kitab lain rasanya. Tapi babnya apa? Wajib mengqada sembahyang. Ingat lagi abang apa nama dia, Rahmat. Saya tak boleh lupa tu. Yang tegur siapa? Haji Buang. Yang main. Aku nama Haji Buang. Kau salah, aku Buang kau. Haji Buang ni yang tanya orang lain. Yang tanya siapa dah lupa lah. Yang tanya orang lain. Haji Buang yang tolong tegur saya. Orang tanya, Ustaz, kalau orang ada sembahyang kotak masa tu apa, lupalah. Tapi ceritanya tu sampailah ada orang sembahyang fardu belum dikotak, boleh sembahyang sunat tak? Saya pun ini senang ni, kacang goreng ni aku dah belajar lah. Belagak. Kalau ada siapa-siapa yang pernah meninggalkan sembahyang fardu tanpa sebab yang diterima oleh syarak, memang sengaja tinggalkan sembahyang fardu, wajib qada. Segera. Malah haram sembahyang sunat. Jadi ada yang tanya, "Habis Ustaz, kalau sembahyang fardu kifayah?" Saya pun terus jawab, fardu kifayah tak apa. Haji Buang tu, dalam kitab sebelum tadi tak boleh. Kau mendapat. Sebelum tadi nak minta maaf tuan-tuan minta maaf. Surah apa Haji? Juzuk 1 muka surat sekian. Hafal kepala dia. Saya pun tak ingat. Saya tulis baru ingat ni. Kan? Kitab Sabilul Muhtadin juzuk 1 muka surat 158. Ya tak? Baris pun dia sebut masuk kalau tak silap lah. Dia bawa kitab tu, bila belajar dia highlight tulis muka suratnya. Saya masa tu belum mampu beli kitab, jadi dengar je. Dengar tulis dekat buku kitab sebelum tadi masuk apa, bab apa gitu kan. Tapi lupa. Jadi terus buka. Betul, sembahyang sunat haram, sembahyang fardu kifayah pun haram. Contoh sembahyang fardu kifayah, sembahyang jenazah. Tu kali pertama kena tegur. Kali pertama mengajar dan kali pertama kena tegur. Lepas tu kena banyak juga kena tegur, tapi dah prepare lah. Dekat surau yang sama, tapi dia situ ada kuliah maghrib dengan kuliah isyak dengan kuliah duha. Yang kuliah duha pun saya pernah kena tegur juga tu. Itu yang tegur ustaz, tapi saya dah prepare dalam kitab. Memang itu dari segi susunan tu, susunan ta'alluq sifat samak kalau tak silap. Dia ada lain sikit daripada ta'alluq sifat lain. Masa tu bab tauhid, yang malam tu bab fikir. Baik, jadi kesimpulannya tuan-tuan, Rasulullah SAW tunjukkan kepada kita bahawasanya beliau tunjukkan contoh guru terbaik, dan beliau baginda juga menunjukkan contoh murid terbaik. Jadi kita sebagai umatnya, ikutlah contoh yang telah diberikan. Sebelum Rasulullah dilantik menjadi rasul, Rasulullah belajar dengan malaikat Jibril. Rasulullah belajar dengan malaikat Jibril, baru disampaikan dakwah secara sembunyi. Sebelum tu ibadat sendiri, amal sendiri. Kemudian baru setelah belajar dengan malaikat Jibril, baru disampaikan secara sembunyi-sembunyi, kemudian baru secara terang-terangan. Kalau kita nak ikut Rasulullah, sunnah Rasulullah betul-betul, ikutlah betul-betul. Maknanya belajar sejarah dari segi kronologinya tu, susunannya, Rasulullah belajar dulu ke sampaikan dulu? Ternyata belajar dulu baru menyampaikan.
Jadi ikutlah seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Itulah jawapannya. Minta maaf panjang sikit. Panjang pula. Baik, masuk sinilah. Mudah-mudahan kita niat tuan-tuan, niat nak belajar dan nak menyampaikan. Walaupun tak tersampai, tak teramal, tu nombor 2 lah. Kita niat dulu nak belajar ni untuk amalkan dan sampaikan. Baik. Ihsar, masuk ke surat 175. Ihsar. Perkataan ihsar maknanya kepung atau tahan atau tegah. Maksudnya di sini iaitu orang yang telah niat ihram haji atau umrah atau kedua-duanya sekali dikepung atau ditegah daripada menyudahkannya. Jangan dihabiskan. Macam mana tu? Orang yang kena tegah itu ada 6 macam. Orang yang kena tegah tu ada 6 macam jenis. Alif, ditahan oleh musuh daripada masuk ke Mekah hendak meneruskan kerjanya. Ada musuh tahan. Ba, tertahan dengan sebab kena jail dengan aniaya, penjara. Jail tu bahasa Inggeris, dengan sebab aniaya. Yang ke ta, hamba ditahan oleh penghulunya. Dia hamba mengerjakan haji, penghulunya, tuan dia tahan. Sa, isteri ditahan oleh suaminya. Bang pergi haji, tak boleh, suami cakap. Jim, bapa atau datuk menahan anak atau cucunya. Yang ke ca, piutang, maknanya yang mempunyai duit lah. Piutang, menahan yang berhutang yang mampu membayar. Engkau ada hutang aku, kau jangan pergi haji dulu, bayar dulu. Itu 6 jenis kena tahan daripada mengerjakan haji atau umrah. Segala jenis ihsar ini harus orang itu bertahallul dengan menyembelih seekor kambing di mana tempat kena tahan itu. Setelah sembelih, bercukur dengan niat keluar daripada ihram. Jika tidak dapat kambing, maknanya dah buat sebahagian, tapi kena tahan, tak dapat habiskan. Jadi macam mana caranya bertahallul? Macam mana cara bertahallul? Menyembelih seekor kambing di mana tempat kena tahan itu. Setelah sembelih, bercukur dengan niat keluar daripada ihram. Jika tidak dapat kambing atau tidak dapat dengan harga yang berpatutan, ini lemah, kenalah taksirkan harganya, anggarkan harganya, dan diberikan makanan, diberi kepada fakir miskin. Beberapa cupak yang dapat, tiap-tiap seorang diberi secupak. Dan jika lemah juga, yang ini tak mampu, kenalah puasa ikut banyak cupak makanan itu. Dikira sehari secupak, tiada wajib qada atasnya. Dalam bahagian puasa ini tidak dikendaki puasa dahulu, malahan boleh bercukur niat keluar daripada ihram. Lepas itu baharu puasa, yang boleh dilakukan di mana-mana tempat. Adapun dam tadi atau makanan tadi hendaklah diberikan kepada fakir miskin di tempat kena tahan itu, tidak boleh dipindahkan ke lain tempat, melainkan ke tanah haram sahaja. Kalau tanah halal tak boleh pindahkan, tanah haram tak apa. Bakal haji tanah haram apa? Mekah dan Madinah. Bakal haji harus niat ihram dengan bersyarat seperti katanya, sahaja aku berihram dengan haji. Jika ada uzur seperti sakit, aku bertahallul atau aku jadi halal, maka harus ia bertahallul bila ada sakit dengan menyembelih kambing dan bercukur pada masalah yang pertama, dan jadi halal dengan sendirinya pada masalah yang kedua. Dia tambah tu, pada niat tu saja aku berihram dengan haji. Jika ada uzur seperti sakit, aku bertahallul atau aku jadi halal. Harus dibenarkan begitu. Ditambahkan lepas niat tu kan. Maka harus dia bertahallul bila ada sakit dengan menyembelih kambing dan bercukur pada masalah yang pertama, dan jadi halal dengan sendirinya pada masalah yang kedua. Orang yang tak dapat atau tidak sempat wukuf di Arafah wajib tahallul disudahi dengan umrah, kena 1 dam, dan wajib qada tahun hadapannya. Tak sempat wukuf, yang haji tu kan, tak sempat wukuf, wajib tahallul disudahi dengan umrah, kena 1 dam, dan wajib qada pula tahun depannya. Sebab haji tu dia ada waktu dia. Baik.
Dam dan jenisnya. Habis tentang pergi haji, sekarang tentang dam lah. Dam dan jenis-jenisnya. Hukum dam itu panjang, tetapi boleh diringkaskan kepada 4 bahagian. Kitab ni dicuba diringkaskan lah. Ringkas tak ringkas juga ni. Tak apalah, kita baca. Pertama, dam tartib dan takdir. Apa pula tartib, apa pula takdir. Yang kedua, dam tartib dan ta'dil. Tartibnya pecah 2, takdir dengan ta'dil. Ketiga, dam takhyir dan takdir. Keempat, dam takhyir dan ta'dil. Takhyir pula pecah 2. Mana kalau ringkaskan lagi, ada tartib 1, ada takhyir. Tartib pecah 2, takdir ta'dil. Takhyir pun pecah 2, takdir ta'dil. Mana tartib tu apa? Tidak boleh dipilih daripada suatu perkara kepada yang lain, melainkan jika lemah daripada yang pertama. Kena ikut tertib lah. Bahasa Melayu kan ada tertib. Ni ambil daripada bahasa Arab ni, tartibun. Asalnya bahasa Arab. Orang Melayu ambil tertib. Duduk dengan tertib. Jadi asal makna tertib tu tak boleh pilih, kena ikut susunan. 1 dulu, 1 tak boleh, baru 2, 2 tak boleh, baru 3. Tak boleh terus langkah 3. Makna takhir itu boleh dipilih. Takhir, khiyar, ikhtiar. Orang Melayu sebut ikhtiar kan. Yang dipaham ikhtiar tu berusaha, ikhtiar tu pilihan. Asalnya khiyar, pilih. Jadi takhir itu boleh dipilih daripada suatu perkara kepada yang lain mutlak. Tak dapat buat apa, bukan tak dapat buat yang satu saja, boleh buat yang satu saja, buat yang 2 boleh pilih. Boleh buat 1 2 saja, buat yang 3 boleh pilih. Baik, makna takdir pula. Makna takdir, syarak telah menetapkan kadar barang yang jadi ganti. Kadar, takdir dah ditetapkan kadarnya. Macam takdir dalam ilmu tauhid dah ditetapkan. Kan masuk isyak. Azan dulu lah. Kita sambung lagi sikit. Baik, sambung sikit Makna tertib itu tidak boleh dipilih daripada suatu perkara kepada yang lain, melainkan jika lemah daripada yang pertama. Mesti ikut turutan. Makna takhir itu boleh dipilih daripada suatu perkara kepada yang lain, mutlak. Makna takdir pula, syarak telah menetapkan kadar barang yang jadi ganti, tak boleh tukar. Makna ta'dil itu syarak menyuruh taksir, anggarkan harga dan berpaling kepada yang lain. Baik. Termasuk dalam bahagian yang pertama, alif termasuk dalam bahagian yang pertama, iaitu tertib dan takdir. Maknanya ikut susunan dan ikut kadar yang ditetapkan. Itu 8 perkara. Pertama, dam tamattu'. Buat haji tamattu' kena dam. Apa dia haji tamattu'? Haji bersedap-sedap tu kan. Apa benda Ustaz haji bersedap-sedap? Tengok balik pada bab mula-mula tu, haji dan umrah. Kan pada bab niat dia qiran tamattu' dengan ifrad. Tak apalah. Jadi tamattu' ni umrah dulu baru haji. Dia buat umrah dulu baru haji. Dia panggil bersedap-sedap. Kalau qiran serentak, kalau ifrad buat haji dulu baru umrah. Jadi kalau buat tamattu' kena dam, buat qiran pun kena dam. Yang tak kena dam buat ifrad. Ifrad haji dulu baru umrah. Jadi itu sebab tabung haji dah kira-kira dah berapa ribu nak dibawa tu, itu untuk perkara-perkara beginilah. Nanti kena dam ke apa tu, dah di-sparekan. Baik, dam tamattu' kena dam tamattu'. Buat haji tamattu' kena dam, buat haji qiran kena dam.
Yang ketiga, dam luput wukuf. Luput wukuf maknanya dia tak ikut waktu wukuf tu. Terkeluar daripada waktu. Dam meninggalkan ihram daripada miqat, tempat niat. Dam meninggalkan melontar, dia tak melontar jumrah. Dam meninggalkan mabit di Muzdalifah, berhenti di Muzdalifah tu. Dam meninggalkan mabit di Mina, berhenti di Mina, tak buat. Dan dam meninggalkan tawaf wida' atau tawaf wada'. 8 perkara. Dam-dam yang 8 ini tertib, maknanya lazim, yakni mesti disembelih kambing. Tiada boleh ditukar dengan puasa, melainkan jika lemah daripada mendapatkan kambing. Dah cari memang tak ada kambing, dah pupus semua, contohlah. Dan takdir, maknanya syarak yang menentukan kadar ganti itu tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, iaitu puasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari apabila balik ke negeri. Kalau masa tengah buat haji 3 hari je kena ganti. Kalau dah balik negeri 7 hari kena ganti. Tu maksudnya. Termasuk dalam bahagian kedua, iaitu tartib dan ta'dil. Tartib ikut susunan, satu dulu, tak boleh satu baru 2, tak mampu baru 3. Dan ta'dil, ta'dil ni boleh dipilih kadarnya. Dam jima', jima' ni bersetubuh. Tu sebab kalau nak pergi haji, kalau boleh, jangan baru kahwin. Sama ada bujang sebelum kahwin ataupun dah kahwin lama sikit. Kalau baru kahwin, hari ni baru kahwin, esok pergi haji, jaga-jaga je lah. Kalau boleh tahan-tahan, tak boleh tahan, itulah kena dam. Dam jima' yang merosakkan haji. Dia ada jima' yang merosakkan haji dengan yang tak merosakkan haji. Yang tak merosakkan haji tu antara 2 tahallul. Lepas tahallul awal, belum tahallul sani, belum tahallul kedua, dia jima' masa tu. Yang merosakkan haji sebelum tahallul awal lagi dia buat. Jom mah. Bang, kita ni belum tahallul awal ni bang, ni jima' yang merosakkan haji bang. Nanti kena dam tartib ta'dil bang. Oh ya ke? Habis bila? Nantilah lepas tahallul awal. Lepas tahallul awal pun kena dam juga, tapi senang, mudah sikit dia punya dam dia tu. Alah bang, nanti balik rumah lah baru ni. Yalah mah, abang ni masa kat rumah tak ni. Dekat sini pula tak tahulah. Ternampak apa nama ni orang Pakistan agaknya. Cantik-cantik lawa agaknya, ning tebal, dahi luas, ya tak? Baik, nak kahwin dulu tak mampu, jadi kau je lah mah, dia kata. Baik, sambung Kenapa? Apa tak tutup, tak pakai furdah ke ustaz? Kan buat haji. Buat haji mana boleh tutup? Nampaklah semua. Yang berumur lah. Yang muda tu pun ada juga. Muda bergetah apa semua kan. Jadi nampak semua. Jadi doa jugalah nak buat haji tu supaya tak diganggu gugat dengan sebarang gangguan. Termasuklah kalau lelaki ni gangguan muka cantik sikit tak boleh. Baik, sambung. Termasuk dalam bahagian yang kedua, dam jima' yang merosakkan haji dengan dam ihsar. Ihsar yang tadi tu, dihalang menyempurnakan haji. Dam ini tertib, iaitu lazim disembelih kambing. Lazim tu apa? Mesti disembelih kambing, tidak boleh ditukar dengan yang lainnya, melainkan jika lemah daripada yang pertama. Dan ta'dil, maknanya syarak suruh taksir, anggarkan dan berpaling kepada yang lain menurut harganya. Boleh. Maka orang yang jima' dalam ihram wajib atasnya dam seekor unta. Main unta, bukan kambing, unta. Atau boleh pilih lembu. Lebih kurang juga harganya tu. Atau 7 ekor kambing. Kau kalau nak kambing boleh, tapi 7 ekor. Jadi fikirlah, bukan 2-3 kali fikir, 200-300 kali fikir.
Jika lemah, hendaklah ditaksirkan, dianggarkan harga unta itu dengan wang. Boleh tak? Boleh. Berapa harga? Harga berapa? Kalau lembu, kalau sini lah 7,000, 8,000. Ambillah lembu tu kan. Dibelikan makanan, sedekahkan kepada fakir miskin. Dan jika lemah, hendaklah puasa. Sedekahkan kepada fakir miskin. 8,000. Sedekahkan kepada fakir miskin. Jika lemah, hendaklah puasa ganti, dek kerana satu kali jima'. Kan? Dan jika lemah, hendaklah puasa ganti daripada tiap-tiap secupak sehari. Berapa cupak tu? 8,000 punya tu. Kira sendirilah. Puasa nak diganti dengan puasa. Demikianlah dikiaskan pada dam orang yang tertahan hendak menyempurnakan haji, isar tadi, atau umrah, bagaimana yang telah nyatakan di bawah fasalnya. Baik. Kemudian yang ketiga, termasuk dalam bahagian yang ketiga, iaitu dam takhyir, boleh pilih, dan takdir, kadarnya dah ditetapkan. Dam menghilangkan bulu, cabut ke, bakar ke, hati-hati. Dam membuang kuku, pergi potong kuku, tak selesa ustaz, itulah, kena sabar. Dam memakai bau-bauan, ke minyak wangi. Dam memakai minyak kepala, atau bulu muka. Dam memakai pakaian yang ditegah. Dam pendahuluan jima', baru pendahuluan pun dah kena dam. Dam mengeluarkan mani. Dam jima' yang tidak merosakkan haji. Yang tadi tu yang bini dia cakap tu, iaitu jima' antara dua tahallul, lepas tahallul awal tapi belum tahallul sani, tahallul kedua. Dam ini dam takhyir, maknanya boleh pilih mana suka. Dan takdir, maknanya kadar yang telah ditentukan oleh syarak. Ini ringkasan tuan kitab ni. Maka pada menghilangkan bulu 3 helai berturut-turut, atau 3 kuku berturut-turut, dan lain-lain, bolehlah ia pilih mana suka, sama ada hendak sembelih seekor kambing atau memberi makan 6 orang miskin, tiap-tiap seorang setengah gantang, atau puasa 3 hari. Baik. Yang atau yang keempat, masuk dalam bahagian yang keempat, takhyir, boleh pilih, dan ta'dil, boleh tukar, ditaksirkan harga lain, anggarkan harga lain. Dam balasan perburuan, berburu, dia berburu ke padang datar pula kat sana, Dan balasan memotong kuku. Apa beza tadi? Tadi dia membuang kuku, 3 kuku berturut-turut. 3 tu. Yang ini memotong kuku. Ada beza juga tu. Dam ini takhir, boleh pilih mana suka, dan ta'dil, syarak suruh taksir, anggar, dan berpaling kepada yang lain menurut harganya. Maka binatang atau pokok yang ada bandingan, bolehlah pilih, sama ada hendak dikeluarkan bandingannya atau ditaksirkan, dianggarkan harganya. Dibeli makanan, disedekahkan kepada fakir miskin, atau puasa tiap-tiap secupak sehari. Dan jika tiada bandingan, hendaklah dikeluarkan makanan menurut harga, atau puasa tiap-tiap secupak sehari. Dan mana yang tiada sampai secupak, dikira sehari, seperti secupak juga. Kena ganti binatang atau pokok tu tadi berburu. Dan lagi, segala dam ini jika dipandang dari segi sengaja dan terlupa, terbahagi kepada 2 bahagian. Pertama, tarafuh, dan kedua, itlaf. Tarafuh tu apa? Maknanya bersenang-senang atau bersedap-sedap, seperti memakai pakaian yang bersarung, memakai bau-bauan, memakai minyak rambut, menutup kepala, dan lain-lain. Maka syarat wajib dam padanya ialah dengan sengaja. Benda-benda tu semua kalau sengaja. Tak sengajalah pakai bersarung, tak sengaja. Macam mana tak sengaja tu pakai? Tak sengaja pakai bau-bauan, tak sengaja pakai minyak rambut. Adapun kalau terlupa, tiada wajib dam. Saya terlupalah, itu antara diri dengan Allah Ta'ala lah. Jangan tuduh, ya ke awak lupa? Jangan tuduh. Dah dia kata lupa, itu serahlah antara dia dengan Allah Ta'ala. Adapun kalau lupa, tiada wajib dam.
Dan jika sengaja dengan sebab ada uzur, wajib dam, tidak berdosa. Itlaf itu maknanya membinasakan, seperti mencukur bulu, mengerat kuku, memotong pohon kayu dan lain-lain. Maka wajib dam mutlaqan, yakni sama ada sengaja atau terlupa. Yang bersenang-senang tadi, tengok kalau apa nama ni, kalau sengaja wajib dam, kalau terlupa tak wajib dam. Itu dia sendirilah, antara dia dengan Allah Ta'ala lah. Kalau yang itlaf ni tadi yang membinasakan, itu sengaja ke tak sengaja ke, lupa ke tak lupa ke, wajib dam mutlaqan, tetap kena dam. Jadi kena jagalah. Yang namanya haji ni pun perbuatan tasawuf tuan-tuan, ahli sufi lah, amalan-amalan sufi. Jadi memang kena jagalah. Itu sebab kita latih dekat Malaysia ni, latih ikut peraturan lah. Latih ikut peraturan, contohnya sembahyang. Itu sebab kena jaga peraturan sembahyang. Jangan buat perbuatan yang membatalkan sembahyang. Contoh yang biasa orang sama ada tak tahu ataupun terlupa, iaitu berdehem-dehem dalam sembahyang, membatalkan sembahyang. Masuk dalam erti kata berkata-kata dalam sembahyang. Kadang-kadang mungkin orang tak tahu, maklumat tak sampai, ataupun yang kedua terlupa. Macam bapak mertua saya sendiri pun saya dah sampaikan, tapi sekali je. Kali kedua buat lagi. Dia memang pelupa kan. Yalah, dah lama dah biasa sembahyang berdehem kan. Bila ditegur menantu, sembahyang berdehem ni batal sembahyang bah. Oh ya ke? Masa tu je lah tak berdehem, esoknya berdehem balik. Lupa dah biasa kan. Berdehem-dehem. Kecuali kalau tak dapat baca bacaan wajib, melainkan kena berdehem, maka tatkala tu tak batal sembahyang. Tapi kalau tak ada sebab, saja-saja batal sembahyang. Ataupun boleh baca bacaan wajib, cuma tak sedap, bunyi lagunya bunyi lain, pun tak boleh juga. Yang boleh tu cuma kalau tak dapat nak baca, melainkan kena berdehem, ataupun sebutan huruf tu tak boleh baca dengan betul, melainkan dengan berdehem, maka dibenarkan berdehem. Itu pada bacaan wajib. Kalau dah bacaan sunat berdehem, memang sah-sah lah. Sah-sah bukan sah, sah-sah lah batalnya. Baik, jadi mudah-mudahan bila kita berlatih mematuhi peraturan-peraturan ibadat kat sini, bila kita mengerjakan haji nanti dapat juga kita mematuhi peraturan-peraturan haji supaya tak kena dam. Jadi cukuplah kadar ni tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mari kita selawat sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.